Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sorry sebab saya live daripada grup temporary. Sebab saya tak boleh nak guna app saya untuk grup Duta Vivix ni. Sebab apa? Dia privacy setting. So apps ni tak boleh nak menembusi grup ni. Jadi saya terpaksa create satu grup yang public dan saya sharekan ke Duta Vivix, okay? So insyaAllah malam ni kita nak bongkar strategi macam mana you nak dapatkan sales kau-kau di bulan Ramadan, okay? So saya nak, okay, malam ni for those yang tonton live video saya ni, okay, korang kena prepare betul-betul tau. Sebab saya nak by the time kita masuk je bulan Ramadan, Isnin ni aja korang dah siap sedia dengan semua senjata untuk menghadapi dugaan di bulan Ramadan, cabaran di bulan Ramadan. Sebab kita nak dapat sales yang tinggi di bulan Ramadan, okay? So macam mana cara dia untuk kita menempuh bulan Ramadan dalam keadaan kita nak rebut dua-dua. Kita nak rebut pahala dan kita nak rebut tinggi sales. Betul tak? Okay? Alright. So, tadi introduction. Saja je lah. Ready semua? Okay. Saya baca. Saya ada 2 handphone. So, saya baca satu komen kat sini. Okay? Waalaikumsalam Farisha, Fatin, Sakina, Yus. Okay? Alright. 16 orang. So strategi ni, okay, saya nak bagi tahu strategi ni bukan strategi teori tau. It's a proven strategy. So kalau korang beriman betul-betul dengan strategi yang kita bagi ni, insya-Allah, okay, korang boleh sale orang kata tapau sales gila-gila di bulan Ramadan. Korang mesti nak kan? Okay? So macam mana cara dia? Okay, first of all, selamat datang untuk mereka yang baru join group ni, okay? Sorry lah, lambat. Okay, first of all, saya nak sekarang ni, sebelum saya start dengan strategi kau-kau, macam mana korang nak sales yang tinggi di bulan Ramadan. Okay, macam mana bulan April ni korang nak dapat bonus besar, dan macam mana di bulan April ni korang nak capai target korang. Okay, so kena untuk leader yang you ada tak kisahlah you supervisor ke atau you senior supervisor, you coordinator ke, whatever rank you mesti ada anak cucu Shakli you, betul tak? So korang
boleh bagi strategi ni kepada mereka. Okey? Tak kisahlah walaupun mereka sekadar nak skor 600 UV. Walaupun mereka nak skor 11%, okay, 600 UV ataupun mereka nak skor 14%, 1200 UV. Korang boleh share juga strategi ni dengan mereka. Okey, so apa strategi dia? Okey, Assalamualaikum semua. Rabiatu, Kak Hani, Muhammad Firdaus. Okey, saya baca komen kat sini sebab saya dekat apps ni saya tak nampak komen. So, kena guna handphone satu lagi. Betul Farisha. Kena beriman dengan strategi ni. Beriman ni maksudnya kan macam mana you beriman kan, iman you kepada rukun iman semua tu kan. Korang percaya dengan sepenuh kepercayaan, jadi korang kena beriman juga dengan strategi ni. Okey? Sebab kalau korang tak yakin dengan strategi ni, korang susah nak dapat, susah nak masuk lah, frekuensi tak sama. Okey? Ready Okey. First of all, sebelum saya start strategi ni, okay, saya yakin setiap dalam ahli member dalam Duta Vivix ni, mereka yang betul-betul serius dalam business Shaklee. Betul tak? Regardless apa saja rank you ataupun you belum rank up lagi, okay, saya yakin korang berada dalam Duta Vivix ni, mereka yang betul-betul nak berjaya dalam Shaklee. Betul tak? Cuma it's just a matter of time, okay? So, untuk bulan 4 ni, saya nak sangat, okay, kalau mereka yang dah bergelar leader, saya nak sangat minimum you kena efektif. Okay, minimum. Yang mana tak pernah efektif, korang kena target untuk efektif pada bulan ini. Okay, sebab tu kita nak share strategi ni awal, supaya korang boleh bersedia bila masuk bulan Ramadan, korang terus jalankan apa orang kata, senjata-senjata ni yang kita dah prepare sekarang. Okay, so yang mana apa orang kata, yang mana tak efektif lagi, ataupun yang mana susah nak efektif sebelum ni, ataupun yang mana yang target bulan ni nak rank up coordinator ke kan, korang kena nampak, kena prepare strategi ni. Okay, so apa itu strategi dia? So strategi ni bukan strategi yang kita suka-suka buat. Okay, strategi ni telah dilakukan oleh mereka yang even buat bisnes lain pun mereka buat strategi yang sama. Okay, dan even saya dulu masa saya awal-awal buat Shaklee pun, saya menggunakan strategi ni yang diberi oleh kita punya mentor dulu, grup jutawan dulu. Okay, so strategi yang pertama. Okay, nombor 1. Okay, get ready Bismillahirrahmanirrahim. Okay, strategi yang pertama adalah target. Okay, tu yang pertama. Korang kena nampak target di akhir closing. Siapa you di akhir closing? Apa rank you pada 30 April? Korang kena nampak dah benda tu. Okay, nampak First kali adalah target. Apa pun yang berlaku, korang kena ada target. So sekarang ni saya nak korang nampak apa orang kata, begin with the end in mind. Okay, nampak apa result you pada 30 April. So, untuk dapat result tu, you kena listkan target you, okay? Katakanlah target you nak supervisor. You nak become supervisor 3000 GUV, betul? So, untuk dapat 3000 GUV, apa set yang you nak fokus? Okay? So, tulis target. Okay, tulis target. Katakan you nak fokus target set Ramadan. Okay, yang ada ESP, yang ada performance string, and then yang ada Omega, contohlah kan. Okay, total up benda tu, katakan ESP 37, performance 20, tambah Omega 33. Total adalah 90 UV. Okay, korang tahu 90 UV. So, in order korang nak score 3000, okay, 3000, maksudnya korang kena jual lebih kurang 33 set. Okay, 33 set. Lebih kurang 33 set, and then korang bahagi dengan 4 minggu. Maksudnya 1 minggu 8 set. So korang nampak, korang kena ada target. Okay, 8 set ni sama ada korang nak jual sendiri ataupun korang sub kepada anak-anak. Maksudnya korang tahu, okay, ajak anak A untuk buat total 8 set lah, maksudnya 2 set seminggu. Faham tak? Jadi burden you dah kurang. So ajak anak B juga buat macam tu. Okay, so first kali kena buat target. Okay, bincang dengan mentor. Sebab saya tak boleh cakap lah dalam ni, dalam grup ni. Sekarang ni saya tak boleh lah cerita target dengan you all, sebab masing-masing you ada target lain-lain kan. Mungkin yang dia dah besar,
Mungkin korang punya target nak effective senior coordinator. Lepas tu korang nak make sure bawah korang efektif. So korang kena bincang lah. Okay, kena nampak target tu. So untuk yang supervisor, bincang dengan mentor you atau master you macam mana you nak become supervisor atau effective supervisor. So target sangat-sangat penting. Okay, saya terpaksa ulang banyak kali walaupun benda ni banyak kali you dengar. Okay, target sangat penting. Okay, sebab saya nampak ada few orang yang WhatsApp saya yang dia kata dia buntu, dia stuck. And then saya tanya dia, what is your target? Saya so dia share target dia. So target dia very general. Dia kata dia nak efektif dengan 2500 UV, dia nak score sekian. Lepas tu saya kata, okay, apa set yang you nak fokus? Tak ada, set fokus tak ada. Okay, so you tak nampak apa benda you nak fokus. Berapa banyak VVIX ke performance ring yang you nak ni. Okay, first malam ni kena buat target. Okay, sebab by the time masuk je bulan Ramadan, you trust me, you akan letih. Momentum you akan drop. Waktu tu you nak fikir target pun you dah tak larat. Sebab itu kena start awal. Okay, target nombor 1. Okay, yang kedua. Yang kedua adalah, lepas you dah buat target, adalah preparation minda. Okay, saya terpaksa ulang balik semula pasal mind setting. Preparation minda ni sangat-sangat penting. Yes, walaupun berbuih, you all pernah dengar sebelum ni live saya kan, pasal minda. Okay, reset minda, mind setting, betulkan mind setting. Saya ulang balik, benda ni sangat penting. Okay, preparation minda. Apa minda yang you kena prepare pada bulan Ramadan? First kali, macam mana you nak nampak you boleh score sales yang tinggi di bulan Ramadan? Okay, first korang kena ingat. Pertama, di bulan Ramadan, okay, doa kita makbul. Maksudnya, tak ada alasan kalau you tak mampu untuk capai target you di bulan Ramadan. Sebab Allah cakap dah, okay, doa orang yang berpuasa tu Allah angkat. Okay, doa orang yang berpuasa. So maksudnya kalau kita betul-betul niat dengan baik kan untuk skor pada bulan ini, insya-Allah kan Allah akan pemudahkan. So kena prepare mind setting tu adalah korang kena nampak nombor 1 bulan Ramadan doa makbul. Okay, so tu yang pertama. Yang kedua, preparation minda apa yang kedua adalah kena ingat untuk bulan Ramadan, ramai orang mungkin akan online sebab diorang tak makan. Okay, aktiviti diorang kurang. Okay, daripada kalau contoh diorang bersukan ke ataupun diorang makan kat luar ke, diorang dah kurang. Jadi diorang akan more kepada handphone. Okay, so kena nampak, korang kena be positif, kena thinking positif. Kena selalu nampak ini adalah peluang untuk you. Okay, maksudnya bila bulan Ramadan orang lebih banyak online. Maksudnya apa? Maksudnya peluang you lebih besar. So preparation minda adalah bulan Ramadan aku boleh score high sales sebab doa makbul. Bulan Ramadan aku boleh score high sales sebab mungkin orang ramai online. Faham tak? That is your opportunity. Okay? Bulan Ramadan adalah ladang pahala untuk aku. Maksudnya aku lagi banyak aku sharing, lagi banyak pahala untuk aku. Sebab aku sharing kebaikan. Okay, so kena nampak, kena prepare mind ni. Sebab saya tak nak ada mind, alah bulan Ramadan tak ada orang, susahlah orang nak beli kan, susahlah orang nak beli vitamin apa semua kan. Bulan Ramadan susahlah orang nak online ke apa ke kan. So benda-benda negatif tu kena buang. Okay, again sebelum saya nak bagi strategi seterusnya, korang kena betulkan dua ni. Pertama kena ada target, yang kedua kena betulkan minda, mind. Okay, kalau ni tak settle, saya bagi apa saja strategi tak akan settle. Korang tak akan dapat buat benda tu. Okay, sebab yang ini blocking. Clear tak? Sekejap okay, sekejap. Saya baru nak tengok. Okay, so saya nak share satu benda tau dengan korang pasal mind ni. Kejap saya tengok. The miracle. Korang kan suka buat miracle ni kan? Saya pun suka juga. Okay. Menikmati miracle di bulan Ramadan. Saya nak share satu tips lah, okay. Yang ini di-share oleh someone, okay. Yang dia cerita kat saya, okay. Ini adalah kisah benar. Masa dia amalkan tips ni,
UV dia tak sampai 500 UV pun. Lagi 2 minggu nak closing Shaklee. Okay. Lepas tu, dia amalkan benda ni, miracle happen, and masa tu, lagi 2 minggu nak closing, dia amalkan tips ni adalah, dia terus shoot and terrible effective, and bonus dia 4,000 pada bulan itu. So miracle. Miracle dia, salah satu benda yang dia buat adalah ni, reset. Sebab tu saya bagi contoh ni sebab saya nak korang nampak this is very very important. Kalau korang tak betulkan minda ni, memang semua benda blocking. Okay? So cara nak betulkan minda macam mana, kejap lagi kita buat Itu nombor 2 kejap lagi kita bagi macam mana nak reset minda tu. So now tips yang ketiga, strategi yang ketiga, macam mana korang nak buat. Okay, macam mana nak score high sales ni. Okay, ini strategi ketiga ni yang baru. Yang ini diajar oleh Sifu yang inilah Sifu yang hebat dekat Malaysia ni. Okay, dia kata setiap untuk bulan Ramadan you kena come out dengan tema. Okay, kena ada tema. So korang nampak tema ni sangat-sangat penting. Tema ni maksudnya korang tahu setiap posting korang adalah berdasarkan dengan tema korang. Sebagai contoh, tema yang korang boleh pilih lah. Berpuasa dengan Shaklee, senang aja. Itu pertama. Faham tak? So korang nampak, korang create satu tema yang mana setiap kali posting korang adalah based on the tema. Maksudnya korang kena nampak sepanjang satu bulan Ramadan ni, sepanjang bulan April ni, korang punya posting adalah berdasarkan tema you all. Macam salah satu lagi contoh tema yang you boleh bawa macam apa tadi tema yang boleh you all fikir lah. Ini puasa terbaik saya. Contoh tema dia. Maksudnya kita nak ajak semua orang untuk makan Shaklee supaya you can present to Allah the best puasa among the best. Faham tak? Kalau tahun lepas you melepek, you tak mampu nak baca Quran lebih, kan? Tapi kali ini you bawa tema, ini puasa terbaik saya, kan? Korang bawa tema tu yang tunjuk kat orang, dengan izin Allah, kalau you makan Shaklee ni, this Ramadan will be your amazing Ramadan compared to others Ramadan, previous Ramadan. Faham tak? Korang kena nampak, create satu tema yang korang akan konsisten je dengan tema tu sampai akhir closing. Faham tak? Maksudnya kita memang konsisten dengan kita punya, orang kata apa, dia panggil apa? Kita punya mission dan vision. Macam Shaklee punya kan. Macam Shaklee kan. Mission dan vision Shaklee kata untuk menambah baik kehidupan dan kesihatan manusia. Dan Shaklee sampaikan mission dan vision ni secara global, dekat Malaysia ke, dekat US ke, sama. Mereka menyampaikan mesej yang sama. Macam tu juga kita. So kita untuk bulan ini, you kena come out dengan tema you. Okay, saya tak nak buat tema saya dan you all ikut. Tak nak, sebab kadang-kadang orang lain, dia punya target lain. Faham tak? So korang fikir, apa tema korang? Ini adalah orang kata apa, tips yang power tau. Diajar oleh Sifu Malaysia, Sifu yang hebat dekat Malaysia. Bukan saya punya teori tau. Okay, so kena ada tema. Even orang jual tudung ke kan, dia cakap sendiri, even you jual tudung, you dah selalu jual tudung setiap hari, setiap bulan, bila bulan Ramadan you come out dengan tema. Macam tu. So maksudnya kita pun kena buat macam tu. You kena come out dengan tema pada bulan Ramadan. So apa tema you? Tema tu yang boleh, yang you nampak setiap kali you posting, you consistent dengan vision dan mission you. Faham tak? Okay? Macam saya nampak tema saya pilih tu lah. Ini puasa terbaik saya. Sebab saya nampak tahun ini aku nak present to Allah, aku nak persembahkan di hadapan Tuhan puasa aku yang sangat terbaik. Kan? Kalau dulu aku mungkin puasa aku tak sempurna mana, kan? Tapi tahun ini aku, dengan izin Allah, aku akan konsisten makan Shaklee supaya aku dapat present the best puasa to Allah. Okay? So korang come out dengan tema. Clear tak? So banyak macam Shaklee-nya tema. Kalau korang perasan, Shaklee pun ada tema kan. Macam tahun lepas kan dia buat puasa. Puasa dengan Shaklee senang aja. Itu tema lah tu. Okay? Sekejap saya nak baca.
Okay, Yus cakap puasa terbaik dalam sejarah hidup saya. Boleh? Okay. Korang fikir, okay? Fikir apa tema terbaik. Sebab kenapa kena come out dengan tema ni? Sebab lepas ni, apa saja korang posting, dia akan konsisten dengan you punya tema. Faham tak? Sebab saya tak nak nanti korang lari fokus. So korang boleh fokus. Okay, tak naklah contoh korang post pasal performance drink. Okay, korang cerita pasal performance. Tiba-tiba korang nampak ada orang jual ESP. Jual ESP selain tahan kenyang, boleh cantikkan kulit. Tiba-tiba korang macam, alamak, aku pun nak post jugalah kan. Nampak tak? So, korang dah hilang fokus. Kita tak nak. So, selagi mana posting korang tu masih dalam tema korang, so korang boleh post. Faham tak? Kalau contoh tema you all adalah kurus cantik kurus cantik di bulan Ramadan contohlah kan. Saya pun tengok, saya main cakap je lah. So korang boleh konsisten kiranya sharing korang tu, tema tu boleh orang kata apa saja posting you, tak kisahlah apa produk pun korang akan boleh buat sebab ianya menjurus kepada tema you. Okay? So malam ni kita fikir tema, okay? Tahun ni tema Shaklee sama-sama puasa. Yes, nampak? Shaklee pun come out dengan tema, nampak? So maksudnya this strategi ni memang kau punya bagus, faham tak? Sebab saya nampak strategi ni dia boleh buat you fokus. Okay? You tak akan lari fokus. Percayalah, you trust me. Okay, now. Okay, masa Zuhar kata steady puasa, okay? Boleh juga kan? Alright. Puasa yang terbaik bersama Shaklee, okay? Okay, now tips yang keempat. Strategi yang keempat. Apa dia strategi yang keempat? Okay, strategi yang keempat. Lepas korang dah ada tema, okay? Dah ada tema kan? Lepas tu, strategi yang keempat kenalah ada product knowledge. Okay, ingat. Product knowledge ni sangat-sangat penting. Saya saya cakap sekali lagi, okay, product knowledge penting. Okay, so korang tengok kan ada kelas nutrisi kita buat last month kan, and then kelas Master Ira pun dekat Legacy Lab punya group pun ada juga. Korang boleh tengok balik kelas nutrisi Sarah tu, and then korang buat nota. Okay, kejap lagi saya share satu strategi yang saya buat, macam mana saya nak fluent berlive. Yang strategi ni saya tak share dengan sesiapa. Saya akan share malam ni. Okay. So, yang keempat adalah product knowledge. Okay. So, benda ni tak boleh lari. Guys, nak berjaya, nak dapat duit banyak, kenalah rajin. Betul tak? Janganlah malas. Okay. So, macam mana time terbaik untuk buat cerita nak belajar pasal product knowledge kan? Time terbaik adalah masa tengah hari tu kan. Tengah hari biasanya korang makan kan. So masa tu kalau sambil-sambil sebab dah tak makan, pergilah buat nota, dengar balik produk kelas nutrisi, buatlah nota time tu. Okay, product knowledge kena buat. Tolonglah saya last few days saya ada meeting dengan beberapa group. Saya tanya mereka, dia orang ada dengar tak kelas-kelas ni? Dia orang tak dengar. So saya kata saya wajibkan you all kena dengar. Tak boleh, kalau tidak you akan stuck. Kan? Kata nak duit banyak bulan ni kan? Kenalah rajin sikit lah kan? Okay? So, yang keempat adalah product knowledge. Okay, yang kelima. Okay, strategi yang kelima. Ready? Ready? Strategi yang kelima. Okay. Strategi yang kelima. Sambil tu kita ni sekejap Kita dengar lagu dulu. Break sekejap. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Okay. Break. Few minutes break. 1 minute break. Okay, so strategi yang kelima. Ready? Okay, strategi yang kelima adalah strategi yang kelima, sharing. Okay, satu hari kena ada satu sharing yang bermanfaat.
Okay, yang bukan pasal Syakli tapi pasal Ramadan. Sharing tentang info pasal Ramadan, macam korang ambil lah cerita ke kan, storytelling tentang kisah sahabat ke kan. Korang kena ada buat macam tu. Sebab apa? Apa tujuan ni? Ini saya nak beritahu. Kenapa kena ada juga, setiap hari kena ada satu sharing pasal selain daripada produk Syakli. Sebab tujuan dia, kita nak orang share post kita nak orang reach lebih ramai kan. Kita nak reach kita lebih tinggi. Okay, kalau lah contoh post yang pasal Ramadan, okay, korang boleh cerita lah antara pengisian yang korang dapat daripada tazkirah ke, daripada ceramah agama ke kan. Korang cakap lah di bulan Ramadan banyak pintu-pintu pahala dibuka seluas-luasnya kan. Dan Allah tutup pintu-pintu dosa, contohlah kan. So korang boleh cerita benda ni, share, orang kata share segala tazkirah yang boleh orang komen, yang boleh orang share post you, sebab kita nak reach kita tinggi. Okay, dan kita nak juga selain kita reach tinggi, kita selain tujuan iklan, kita nak juga dapat pahala. Okay, ingat bulan Ramadan adalah ladang pahala untuk kita. Jadi niatkan bila kita share info pasal tazkirah pasal Ramadan tu, okay, niatkan untuk kita sama-sama dapat pahala. Okay, jadi orang kita share dapat pahala, orang yang baca dapat pahala, orang yang amalkan pun dapat pahala. Plus bonusnya, kita dapat reach lebih tinggi. Orang akan share post kita, orang akan like post kita kan, orang akan engage dengan post kita. Okay, so kena setiap hari ada tazkirah Ramadan. Tazkirah Ramadan. Okay, tu strategi yang kelima. Okay, now strategi yang keenam. Strategi yang keenam. Ada sesi take 5. Okay, strategi yang keenam. Strategi yang keenam adalah, saya tekankan master checklist. Okay, disiplin terhadap master checklist. Okay, saya ada sharekan master checklist dekat grup Duta Vivix. Okay, macam ni, korang jangan rigid sangat tau. Master checklist tu boleh diubah. Okay, master checklist tu sebenarnya tujuan dia untuk bagi you disiplin, tu saja. Disiplin dan konsisten. Maksudnya item-item dalam master checklist boleh diubah. Jangan rigid sangat, jangan ikut sangat. Faham tak? Ikut, kalau contoh selama ni you tak pernah, katakanlah you tak pernah solat duha, selama ni you tak pernah zikir kan. Jadi bila you tengok master checklist saya tu, alamak, kena terus zikir 300 kali. Okay, buat slowly. Okay, so tapi saya nak master checklist tu, you kena letak item you dalam master checklist supaya you consistent. Guys, saya tengok balik saya punya post-post mentor yang lama. Okay, masa saya baru buat Syakli, mentor setiap pagi mereka akan tekankan tentang master checklist. Korang nampak? Korang rasa kenapa? Nampak tak? Itulah kunci kejayaan kita. Disiplin. So nak disiplin, kita tak mungkin boleh disiplin kat otak. Jadi you kena disiplin melalui master checklist. Bila master checklist kan, you kan dia ada harian, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Lepas tu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Nampak tak? Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 kan. Day 1 sampai Day 30 April kan. Bukan Isnin lah. Day 1, Day 2, Day 3. Jadi bila korang nampak tu, korang akan tick. Faham tak? Itu je cara untuk bagi kita disiplin. Guys, bukan korang je. Saya ni pun kadang tak disiplin. Sebab tu we need master checklist. So balik malam ni, master checklist tu korang kena tengok balik dan suit dengan kesesuaian you. Kalau you rasa you tak mampu, you baru nak bermula kan, dan you rasa you tak mampu, tak apa, start dengan yang sikit dahulu. Kalau you kata, okay, aku nak cubalah istighfar 100 kali. Okay, aku takut tak mampu 300 kali. Buat. Tak apa, tulis istighfar 100 kali. Solat duha, katakan you cuba seminggu 3 kali ke, cuba. Faham tak? Okay, tapi yang dah selalu buat, janganlah downgrade pula. Okay, yang you dah selalu buat hari-hari, tiba-tiba you kata, tak apalah, aku nak ikut kesesuaian aku lah, aku nak buat, nak turunkan, downgrade. Jangan downgrade, biar upgrade.
Faham tak? So, saya bercakap ni bagi mereka yang baru kenal master checklist, baru tahu, baru join checklist dan you mungkin tak pernah pun buat selama ni. Okay, saya sendiri sama macam korang. Korang tahu tak? Saya buat checklist, saya buat business checklist, baru saya tahu tahajud. Sebelum ni saya tak pernah buat tahajud. Faham tak? Maksudnya, tak ada masalah pun siapa pun kita, apa pun background kita. Saya ingat dulu, masa saya baru masuk checklist, korang tahu tak? Even yang free hair pun, mentor kami suruh tahajud. Maksudnya, memang benda tu adalah, orang kata, you nak dapat miracle dalam perniagaan, you kena buat benda tu. Okay, tapi dia buat seminggu 2 kali. Okay lah, walaupun free hair. Tak ada masalah, okay je. Sebab kita background berbeza-beza, kan? Tak semua orang mendapat pendidikan yang sama. Saya faham benda tu. Okay, jadi konsisten dengan master checklist tu. Okay, master checklist tu untuk mendisiplinkan you. Okay, so malam ni buat master checklist yang betul. Maksudnya yang you boleh commit. Okay, saya tak nak you buat berbunga-bunga-bunga, lepas tu satu pun tak boleh commit. Kan? Ataupun 2-3 je you boleh commit. Okay, master checklist tu bukan sekadar amalan rohani tau. Dia ada juga strategi. Macam contoh, PM 50 orang. Kalau you tak mampu 50 orang, buatlah sehari PM 10 orang. Cuba. Okay, konsisten. Okay. So, master checklist tu bincang balik dengan mentor. Untuk, kalau you tak faham master checklist tu, bincang balik dengan mentor. Ataupun siapa yang direct saya ke, boleh direct ke saya. Master Ainu, betul tak master checklist saya ni? Nanti saya check lah. Okay? Master Tira ke, Master Maria ke, okay? So, itu yang ke berapa dah? Strategi yang ke-6. Down. Dan terakhir, strategi yang terakhir adalah, okay, yang ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Yang terakhir, yang ke-7. Korang rasa apa? Rasa-rasanya strategi yang ke-7 yang terakhir dan sangat-sangat penting. Come on. Tak ada orang boleh teka ke? Live hari-hari. Okay, live hari-hari tu masuk dalam master checklist. Lagi. Cepat. Strategi yang ke-7 yang terakhir. Dia penutup pada semua strategi. Gila PM masuk dalam master checklist. Sedekah masuk dalam master checklist. Doa tawakal, ikut mentor, sedekah masuk dalam master checklist. Follow je mentor. Okay, lagi. Sedekah, gila PM, live hari-hari itu letak dalam item master checklist. Okay? Okay. Yakin tawakal. Gratitude journal masuk dalam master checklist. Okay? Konsisten tu lah tujuannya master checklist. Nak bagi you konsisten. Hari ni okay dah buat gratitude journal, tandakan right. Dah sedekah hari ni, tandakan right. Itulah tujuan master checklist. Doa waktu berbuka dan sahur. Okay. Dan terakhir, dia penutup kepada 6 strategi kita tu. Ianya adalah doa. Okay? Doa. Korang, saya nak bagi tahu, okay? Saya nak cakap begitu. Saya nak korang yakin benda ni. Korang, doa tu adalah senjata kita yang sangat-sangat power. Okay, saya tekankan sekali lagi. Doa tu senjata kita yang sangat kuat. Korang, kalau korang stuck, korang tak dapat sales, berdoalah. Faham tak? Korang percayalah, doa itu sangat-sangat miracle. Dan doa ini dia menutup semua korang punya strategi tadi. Faham tak? Kita kadang-kadang, kita buat strategi. Strategi kita ni belum tentu. Si A buat, si B buat benda yang sama, mereka akan dapat result yang sama. Belum tentu. Okay? Walaupun mereka buat steps yang sama. Okay? Kerana itu, tutupilah dengan doa. Okay? Doa tu akan membawa kepada miracle.
Faham tak? Kita dah konsisten dengan master checklist. Kita dah konsisten dengan sharing kita atas kirah Ramadan. Kita dah ada tema kita. Kita dah come out dengan target. Kita dah betulkan minda kita. Tutupilah segala strategi kita dengan doa. Okay? So doa ni sangat-sangat miracle. Okay? Saya cakap ni sebab saya dah laluinya dan mentor-mentor kita pun dah lalui benda ni. Okay? Saya pernah sekali saya nak share dengan korang kalau siapa pernah tengok kan, saya pernah live dengan Ustaz Abid Liu suatu masa dahulu. Korang tahu tak miracle-nya kenapa saya boleh berjumpa dengan Ustaz Abid Liu? Sebab masa tu saya macam diserang lah. Diserang oleh mereka-mereka yang mengutuk saya, mengatakan saya ni gila dunia. Faham tak? Saya ni nak kaya, lupa akhirat, whatever lah. Jadi sampai saya bercakap dengan diri saya, saya yang dah yang cuba sepositif mana ni pun, saya sampai terdetik dalam diri saya, aku ni jahat ke? Kan? Salah ke aku ni aim untuk jadi kaya? Faham tak? Masa tu memang dia macam fikiran saya masa tu dalam keadaan yang memang apa orang kata mix bercampur baur tau. Dan masa tu saya ingat saya solat Zuhur, dan lepas Zuhur, bukan saya solat sunat ke apa, saya solat Zuhur je. Lepas solat Zuhur tu saya doa betul-betul, sungguh-sungguh saya doa menangis. Saya kata, ya Allah, salah ke aku ada aim macam ni? Salah ke aku nak bawa anak cucu Syakli aku ke arah ni? Masa tu. Sebab masa tu saya diserang bertubi-tubi. Dan kebetulan lepas je saya semuanya dah sempat nangis tu, lepas je tu saya buka lah Facebook kan. Saya buka Facebook, tiba-tiba Ustaz Abid Liu tengah live, dia cakap saya ada dekat Bangi. So siapa yang nak datang boleh jumpa saya. Saya masa tu saya kata ya Allah. Saya macam terkejut tau. And saya terus siap, and saya terus pergi ke kafe dia dekat Bangi tu. Tak ada orang. You can imagine tak? Tak ada orang pun kat situ masa tu. Saya seorang je. Dan saya dapat live talk to him. Saya tanya dia, Ustaz, salah ke saya aim jadi kaya? Ustaz jawab apa? Ustaz kata tak salah. Korang nampak tak the power of doa? So korang kena nampak, korang kena apa pun lepas ni kan, kalau korang buntu sekalipun, coverlah dia dengan doa. Okay? Saya banyak kali saya cakap dengan Hajah Hamra. Saya katakan, Hajah, saya nak sangat macam saya kan. Saya tak ada kuasa. Saya cuma boleh bagi tunjuk jalan je kan. Saya boleh sharing. Saya tak ada kuasa nak jadikan benda tu reality. Saya cakap, Hajah, saya nampak Hajah Hamra ni, kalau tak kenal leader kita kat Sabah, leader saya kat Sabah. Saya kata, Hajah, saya nampak Hajah ni seorang yang berimpian tinggi. Dia orang susah tapi dia punya impian sangat tinggi. Dan saya cakap, Hajah, kalau ada impian macam ni, bermaksud Allah nak bagi awak tu. Allah nak bagi Hajah tu. Sebab dia dah ada start ada impian. Bukan senang tau orang nak ada impian. So, maksudnya, bila Allah datangkan ilham untuk berimpian, bermaksud Allah nak bagi kita. Allah dah tunjuk jalan. Aku teringin nak rumah macam ni, rumah macam ni. Maksudnya apa? Ilham tu pun datang daripada Allah kan? So, saya cakap, saya nampak Hajah ni boleh percaya. Tapi saya tak mampu jadikan benda tu realistik. Saya kata, berbicaralah dengan Allah, Hajah. Selalulah talk to Allah. Kan? Talk to Allah melalui doa kita. Tak kisahlah regardless kita ni apa kan. Kita ni macam mana background kita ke kan. Kita ni banyak dosa ke apa kan. Selalulah bercakap dengan Allah. Sebab Allah tu suka nak bercakap dengan kita. Okay? Saya tak boleh cakap lebih, aku nangis kan. Okay, Allah tu suka sangat dengan cakap dengan kita. Kita je tak nak cakap dengan Allah. Betul tak? Okay, Allah cakap, Allah ni, saya pernah dengar satu tazkirah. Allah ni, dia malu kalau hamba ni menadah tangan dan dia tak kabulkan. Korang faham tak? Allah dia cakap kan, maksudnya Allah kata, kalau hamba ku berdoa, memohon padaku, nescaya aku akan kabulkan. Tapi, dengan syarat. Okay, hendaklah hamba ku itu memenuhi perintahku. So korang nampak tak? Kita dekat bulan Ramadan ni kan, kita letih, kita faham. Kita mak lagi kan, mak yang menyusu ke, kita nak handle anak, nak handle business. Faham, Allah faham semua tu. Kan? Memang susah kan? Siapa kata senang kan? Talk to Allah. Okay? So itu 7 strategi power. Korang kena beriman kepada dia. Okay? So 7 strategi ni buat betul-betul untuk dapat skor sales yang tinggi di bulan Ramadan. Okay? Okay, now saya dah habis 7 strategi ni. Saya nak share daripada 7 strategi ni, saya nak share sedikit tips lah. Macam mana you nak buat sharing tu? Ada soalan tak sebelum tu?
Okay, sekarang ni saya dah bagi 7. Okay, 7 strategi tu. Kalau lepas ni, kalau siapa-siapa buntu, refer mentor. Okay, sekarang salah satu rahsia kejayaan adalah attach to your mentor or your master. Itu rahsia kejayaan. Kejarlah you punya mentor atau master you selalu kalau you nak betul-betul berjaya. Kami ni willing nak tolong korang, tapi kalau korang tak kejar kami, macam mana kami nak tolong? Kami pun tak tahu. Okey, ada soalan? Korang kena beriman dengan benda ni tau. Saya bagi tahu, benda ni saya dah pernah buat. Mentor-mentor kita sebelum ni dalam grup jutawan masa saya baru masuk Shaklee pun kami dah buat. Memang miracle. Buatlah betul-betul. Sekejap saya nak check. Okey, ada soalan tak? Okey, sebelum saya nak share tips sharing ni, okey. So 7 strategi dah selesai ya. Saya nak bakar korang dengan cycle ni. Cycle baru Shaklee. Okey. Macam mana nak kekalkan momentum you dalam Shaklee? Okey, ini dah habis 7 strategi tadi. 7 strategi untuk dapat sales yang tinggi di bulan Ramadan. Habis. Now, saya nak bakar you dulu sebelum saya share tips sikit untuk sharing. Okey. Macam mana you nak kekalkan momentum you, excitement you dalam bisnes Shaklee? Okey, korang tahu kan untuk tahun depan Shaklee punya trip ke Switzerland dan ke Korea. Okey, ini amanat saya, ini saya punya orang kata semboyan saya pada you all semua. Kalau you all tak pernah lagi dapat trip mana-mana, pergi aim Korea. Okey? Nampak tu, aku dah keluarkan aim Korea. Saja bagi gambar ni. Apa lagi? Okay. Kenapa saya suruh korang aim Korea? Okay, walaupun saya tahu ramai yang semua meloncat-loncat nak pergi Switzerland. Okay. Saya tak nak you kecewa. Okay. Sebab you kena berpijak di bumi yang nyata. Okay. Bukan mudah untuk dapat tiket Switzerland kalau you masih belum rank up. Kalau you masih level supervisor. Jadi guys, jangan risau. Trip Shaklee ni akan ada setiap tahun. Okay? By the time you stable, organisation you stable, okay? You dah akan frequent pergi luar negara. Jadi jangan risau. Kalau kali ini you tak dapat pergi Switzerland, aimlah Korea. Kenapa saya suruh korang aim Korea? Sebab Korea is achievable. Okay? Korea memang possible you boleh dapat. Switzerland saya tak guarantee. Okay? Bukan kata saya tak kasih you aim Switzerland. Saya tak nak you kecewa. Jadinya aimlah Korea. And macam mana you nak aim Korea adalah dengan you efektif pada bulan ini. You kena ataupun you rank up sebagai supervisor pada bulan ini. Okay. So macam mana you nak kekalkan momentum you? Okay. Bulan ini, bulan 4, bermula cycle baru Shaklee. Betul tak? So bila bermula cycle baru Shaklee, korang ada masa 12 bulan untuk habiskan cycle ni. Okay. Kalaulah setiap kali korang down, korang sedih, korang rejection, tak ada sales, ingat balik, ya Allah, Ainul, tahun depan kau nak fly ke Korea dah Ainul. Kita akan fly ke Korea waktu autumn. Autumn in my heart. Bulan 9 tahun depan. Guys, sekejap sangat bulan 9 tu. Bulan 9 tu sekejap sangat. Sekarang dah bulan 4. Tup-tup, korang tengoklah. Dah bulan 12. Tup-tup, pop, dah bulan 8. Bulan 9 aku akan fly. Faham tak? Maksudnya, hasil penat lelah you sekarang, tahun ini, korang menangis ke, korang malu ke, korang terpaksa stay up ke, korang terpaksa sampai sakit tangan nak WhatsApp customer ke, korang korbankan everything pada tahun ini, rewardnya korang akan dapat tahun depan. Korang akan dapat fly ke Korea tahun depan. Korang untung tahu sebab Shaklee bawa ke Korea. Sebelum ni Shaklee bawa kami biasa-biasa je. Dalam dekat Sabah kan, dekat Thailand. Sekarang ni Shaklee bawa ke Korea. Faham tak? Maksudnya lebih jauh dah. Dah lebih jauh, dah lebih best sikit. Kan? Compare to Thailand ke Sabah ke kan. So, korang nampak tak? Walaupun Korea, tapi it's a marvelous trip. Okay? So, macam mana nak kekalkan momentum you bila you dah jatuh? Ingat balik.
Ainul, siapa lagi? Farisha, Hajar, Ira, siapa lagi? Noraini. Korang ni semua kan? Korang ingat balik, aku tak boleh down ni, tahun depan aku nak fly dah. Bayangkan korang dah dapat tiket tu. Tahun depan aku nak fly dah. Kan? So tahun depan, the moment korang qualify je, korang akan melompat. Kan? Sebab korang berjaya qualify satu tiket Korea. Tak apa, aim satu tiket Korea je dulu. Korang percaya saya, percaya cakap saya. The moment korang dapat satu tiket Korea, balik daripada Korea, you akan semakin stable dalam organisation you. Benda ni happen to my leader. Leader saya balik daripada Phuket, okay, dia punya organisation start berkembang. Dan dia as of now, income dia lebih kurang 5 ke 7 ribu sebulan. Yang suatu masa dahulu, dia nak efektif pun susah. Asyik datang kat saya, Kak Ainu, tak boleh nak efektif lah. Efektif, bulan ni efektif, bulan depan tak efektif. Bulan ni efektif, bulan depan tak efektif. Tapi, dia keep on sharing, dia konsisten lah. Sampailah dia berjaya dapat satu tiket Phuket. Dan saya menyaksikan progress dia. Balik daripada Phuket tu, okay, organisation dia semakin berkembang. Dan dia rank up. Dan sekarang income dia besar gila. 5 ke 7 ribu sebulan. Korang imagine, suri rumah saja. Shakily trip sangat baik. Betul kan? Afni, yang mana Swiss kita buat grup lain, okay? So, saya dah bincang dengan Master Atira, Master Maria, okay? Untuk Switzerland, okay, kami ada aim beberapa orang untuk Switzerland. Dan kami bagi komitmen kepada diri kami untuk kami tak share pasal Switzerland. Kami share sesama kami je supaya kami tak nak you all down. Okay? Untuk Switzerland, kita orang akan saya akan pilih beberapa leader yang memang saya nampak potential untuk pergi Switzerland, dan kami akan set up group sesama kami, dan kami akan bakar dalam tu saja. Untuk luar kami tak akan cerita pasal Switzerland sebab kami tak nak yang lain-lain jealous. Faham tak? Tapi kita orang nak you all target Korea. Okay? So untuk mereka yang qualified ke nak aim Switzerland, kita cakap belakang Okay, kita bagi bakar anak cucu Shakily kita, leader-leader kita ni untuk pergi Korea. Okay? Alright. Ada soalan? Now saya nak share tips sharing sikit. Korang, kita akan berautumn. Saya pun insyaAllah saya akan target tiket Korea juga. Tiket Swiss saya target juga. Tiket Korea pun saya target. Maksudnya saya akan pergi dengan korang sekali. Seronoknya kita akan berautumn. Bermusim luruh di Korea. Autumn in my heart. Dah start boleh bayangkan lah macam mana pakaian you all nanti kan. And korang tahu, trip Korea, semua orang yang qualified ke trip Korea, Shakily akan bagi satu kostum yang korang boleh bawa balik. Baju national Korea tu yang besar tu. Dress, apa nama dia? Gombok. Shakily akan bagi tu. Jangan risau. So, siapa yang qualified ke trip Korea, korang akan dapat satu baju. Satu baju, national costume Korea. So, best lah. Boleh berangan lah sekarang ni. Okay. So, sikit sharing macam mana nak untuk tips sharing. Tips sharing, macam mana you nak post, okay? Okay, first kali korang boleh, sehari korang boleh 3 kali post. Okay, 3 kali post. Iaitu, first kali, waktu pagi, pukul 7 macam tu kan, orang nak pergi kerja. Sebab ni bulan puasa tau, korang kena ingat. Waktu tu, okay. And then, itu untuk post pasal vitamin tau. Waktu pagi, share. Okay, waktu tengah hari, korang boleh share pasal tazkirah. Okay, sebab tengah hari orang dah letih, orang macam malas nak baca-baca pasal, orang malas nak berat-beratkan kepala. Kan, tengah hari biasanya orang relax dekat surau ke, kan. Sebab biasa selalu makan tengah hari kan. So, orang takkan baca lah pasal-pasal sales ni dia menyampah. So, waktu tengah hari jangan post pasal sales, post pasal tazkirah. Okay, and then sebelum berbuka boleh share sikit pasal performance drink ke. And waktu malam kau post. Faham tak? Orang akan online banyak waktu malam. Okay, selepas solat tarawih. Waktu tu, okay, mak-mak, walaupun saya tahu korang nak prepare untuk sahur, waktu malam prepare lah banyak-banyak post. Post lah banyak-banyak. Dan waktu malam lah kita ada energy, betul tak? Waktu siang mungkin kita takut energy kita drop kan? Dan kita pun nak fokus baca Quran kan? So waktu malam tu, selepas tarawih tu,
post lah kau. You nak post 2-3 kali pun tak apa. You nak post ulang-ulang pun tak apa. Okay? Itu tips sharing. Okay? And then, tips yang kedua, sekarang belum start puasa kan? Hari ni Khamis kan? Esok Jumaat, Sabtu, Ahad. Korang ada 3 hari. Dalam masa 3 hari ni, korang buatlah macam-macam video. Buatlah video bancuh ESP ke, bancuh performance drink ke, buatlah macam-macam video yang mana korang akan shoot, korang akan gunakan senjata video ni pada time masuk je Ramadan, korang dah tak fikir dah video apa korang nak buat. Korang recycle je video-video yang korang buat sekarang. Faham tak? Okay? Recycle pun tak ada masalah. Kalau hari ni video ESP, esok performance drink, tonight video change, kemudian hari keempat ulang balik video ESP, ulang balik. Tak ada masalah, ulang balik. Okay? So itu tips yang kedua. Sekarang ada masa 3 hari, banyak start pasang senjata video you. Okay? Dan yang tips seterusnya untuk sharing, untuk live video, okay, saya nak bagi satu tips. Tips ni saya nak bongkarkan kat you all lah. Okay, macam mana nak fluent masa live. Okay, kalau korang malas sangat kan, macam tak ada masa nak dengar, nak buat nota ke apa kan, korang ambil earphone. Okay, ambil earphone, pasang kat telinga. And then earphone tu kena ada 2 device lah. Satu earphone tu connect kepada satu device, satu lagi device untuk live. Jadinya masa earphone yang connect pada satu device tu, korang bukalah kelas Sarah ke, kelas Nadia ke, korang dengar Nadia cakap, korang dengar Sarah cakap, and korang miming je, korang ikut je. Itulah rahsia saya. Kalau korang perasan, saya punya live video memang saya miming je daripada diorang tu. Faham tak? Kalau perasan saya pegang-pegang ni, saya pegang telinga tu, maksudnya saya tengah pegang earphone saya tu, saya tengah dengar. Faham tak? Sebab saya ni apa orang kata, bila masuk sekolah ni, Charlie Chaplin kan, nak hantar anak pergi sekolah apa semua kan. So kita kena work smart lah. Kalau you tak sempat nak bawa nota, you dengar lah. Sebab you kena buat live kan. So you miming je lah. Faham tak? Bukan miming, maksudnya you ikut sebiji-sebiji kata-kata Nadia, kata-kata Sarah tu, you ikut je lah. Tapi dia kena ni sikit lah, kena smart sikit lah. Sebab tak nak nampak, tak nak you stuck macam you dengar. You kena berlakon sikit lah, macam seolah pertuturan tu adalah daripada you, padahal you tengah ikut apa Nadia cakap, apa Sarah cakap. Itulah rahsia untuk you lancar live you. Tak adalah macam tu. Okay? Dan last kali, tips yang seterusnya, last kali adalah bila tak ada sales, banyakkan istighfar dan baca pasal product knowledge. Saya ingat lagi pesan Master Laila, aku tak siap. Masa tu Master Laila, dia masuk ward. Dia tak dapat buat sharing. Dan dia kata, dia banyak ke istighfar. Dia duduk dalam ward, dia istighfar je. Sales dia lebih banyak berbanding bulan biasa. Maksudnya kalau korang tak mampu untuk posting banyak, lebihkan yang ini. Faham tak? Dia macam dacing kan. Korang kena seimbang dua-dua. Korang kena seimbang sunnatullah dengan syariatullah. Kan, sunnatullah tu usaha kita. Syariatullah tu doa, zikir, kita punya istighfar, semua tu. So kalau you kena balance lah. Kalau you kurang yang ini, you kena lebihkan yang ini. Faham tak? Tak nampak tangan saya. Kalau korang kan dacing tu kan. Kalau korang kurang posting kan, dia akan turun bawah. So korang kena turunkan yang ini, beratkanlah bahagian amalan rohani, syariatullah tu. Faham tak? So ibarat macam dacing tu kan. So korang kena balance. Nak berjaya kena balance. Dua-dua ni kena ada. So kalau salah satu ke bawah, make sure satu lagi tu beratkan. So kalau kita lebih kurang posting, banyakkan syariatullah, banyakkan istighfar, banyakkan baca produk, banyakkan doa kan. Okay? Alright, saya rasa tu saja live saya. Faham tak? Okay, sekejap saya nak baca komen. Itulah, yes Farah, itulah rahsia saya, rahsia Kak. Okay. Okay, faham semua? Okay. Ada soalan tak? Okay, saya nak guys, malam ini sebelum tidur,
korang kena cakap kat diri korang. Ada hikmah Allah temukan aku dengan Shaklee. Ada hikmah Allah kenalkan aku dengan Master Ainul, Master Maria, Master Atira, Master Zahira, Master Hafsa, Master Laila. Setiap benda yang berlaku bukan sia-sia. Bermakna, the moment Allah temukan aku dengan grup Shaklee ni, Allah nak aku berjaya. Allah nak bagi aku. Kan? So, maksudnya, Kak Rasmi, Farhan, Ira, Sharifah Ruqayyah, Kak Yat, maksudnya korang semua ni adalah bakal master coordinator. Korang juga boleh berjaya dengan Shaklee. Korang juga boleh kaya dengan Shaklee. Korang juga boleh capai impian korang dengan Shaklee. Faham tak? Sebab itu Allah temukan kami. Allah temukan kita. Faham tak? So, kena ada baik in mind. Aku berada dalam kalangan orang-orang yang berjaya. Kerana Allah temukan aku dalam grup Shaklee ni kan. Bermaksud Allah nak aku berada dalam kalangan orang-orang yang berjaya. Maka hargailah peluang ini. Okey? Korang jangan mendownkan diri korang. Okey? Jangan rasa give up. Jangan rasa aku ni tak layak bersama dengan master-master kan. Aku ni siapalah kan. Jangan ada rasa walaupun sekarang ni you distributor saja. Walaupun sekarang ni korang 150 UV saja. Walaupun sekarang ni korang 600 UV sahaja. Tetapi percayalah, kalau korang konsisten buat, insya-Allah kejayaan tu akan datang. Okay? Alright, so dah pukul berapa ni? Sekarang sudah pukul 10.30. Okay? Saya tak nak ambil masa you all lebih. Okay? So, siapa yang tak sempat dengar live saya ni, boleh dengar live balik. Yes. Ada hikmah Allah. Allah nak bagi kita berjaya. Allah nak bagi kita kaya melalui medium Shaklee. Bukan sia-sia, okay? Maka korang ingat, bulan Ramadan ni ladang pahala sebanyak-banyaknya untuk kita. Cakap dengan Allah, ya Allah, bantu aku untuk dapat sales yang tinggi di bulan Ramadan ini, ya Allah. Kerana mudah-mudahan dengan sales aku yang tinggi ni, bermaksud ramai orang beli Shaklee dengan aku, bermaksud ramai orang akan berpuasa dengan baik, lebih baik tahun ini. Dan mereka akan present puasa yang terbaik untuk Allah, di hadapan Allah. Faham tak? Kita nak sales kita tinggi bulan ini sebab kita nak semua orang berpuasa dengan terbaik. Okey, kita nak sales kita tinggi bulan ini kerana kita nak setiap rakyat Malaysia, setiap orang yang beli Shaklee daripada kita, mereka akan melalui bulan puasa dengan penuh semangat, dengan penuh sihat, dengan penuh orang kata apa, bertenaga untuk mereka beribadah. Okey? So, ambil kesempatan, aim untuk dapat target high sales, bukan untuk duit semata-mata, tetapi tema kita nak ikutlah tema you all. Puasa terbaik tahun ini. Puasa terbaik kami, puasa terbaik saya pada tahun ini. Okay? So, saya rasa ini saja. Setakat ini live saya, nanti boleh dengar balik. Okay, saya doakan semua yang menonton live ni, Ida, Syai, Kak Yat, Nur Ain, Maya. Maya, come on. I'm waiting you, supervisor. Sharifah Nadia, Kak Fiza, Syam, siapa lagi? Farida, Kak Hani, Maizan, Fakrun. Okay, saya doakan, okay, anda semua insya-Allah one day akan kaya melalui medium Shaklee. Okay? Yang penting ingat pesan Master Salwa, hanya orang-orang yang terbaik, hanya orang yang terpilih saja berada dalam Shaklee. Okay? Shaklee mampu bayar you berapa sahaja. So kalau you tinggalkan Shaklee, Shaklee tak rugi 1 sen pun. Kita yang rugi. Orang lain yang akan mengambil alih tempat kita. Okay? So setakat ni saja dulu. Okay, apa-apa tak faham, refer balik mentor, okay? Yang mana direct saya, boleh direct ke saya, okay? Alright. So, all the best semua. Salam Ramadan. Selamat menyambut puasa. Okay, bye. Assalamualaikum. Thanks for watching.